akhir sama, okey, bila suhu air sama, so itu satu ciri keseimbangan terma. Lepas tu satu lagi ciri keseimbangan terma, tak ada pengaliran haba dah. Okey? Tak ada pengaliran haba. Maknanya haba daripada berbola kuprum tu sama dengan kuantiti haba pada air tu. Okey? Itu maksud dia. Okey, boleh faham tak kat sini? Boleh faham tak? Ya? Okey. So, bila dah faham kat situ, okey, bila awak dah faham situasi cerita kat sini, okey, awak boleh kaitkan analogi yang saya cerita kat awak tu, analogi honeymoon. Sebab selalunya bila cerita honeymoon memang selalu takkan salah. Memang awak tak lucah sikit, tapi selalunya takkan salah. Awak kena ingat, kenapa bila ada perkataan keyword dia kat sini kan, bila awak nampak perkataan keseimbangan terma, terus awak ingat honeymoon. Awak terus je ingat honeymoon. Kenapa saya kata sebuah honeymoon? Sebab bila sebuah honeymoon, awak akan tahu seorang lelaki bersama seorang perempuan. Dalam honeymoon kan? Okey, lelaki dengan perempuan. So, mesti ada dua objek. So, samalah macam cerita ni. Sekarang ni ada dua objek. Objek pertama adalah berbola kuprum. Objek kedua adalah air. Okey, awak kena faham tu dulu. So, bila dah faham tu, boleh kita kaitkan dengan cerita lelaki dengan perempuan pergi honeymoon. Okey. So, sekarang ni, okey, tengok whiteboard saya. Saya tulis kat whiteboard belakang. Semalam memang kelang kabut sikit. So, memang tak sempat sangat. Okey, tengok kat whiteboard belakang Okey. So, sekarang ni, saya lukis je nak tahu kat mana situasi. Okey, ini lelaki. Okey. Yang satu lagi, perempuan. Okey, perempuan saya lukislah rambut panjang sikit. Okey, tu rambut panjang. Okey, perempuan. Ni perempuan. Ini lelaki. Okey. So, dia pergi honeymoon. Dia pergi honeymoon apa jadi? Yang dia ni peluk perempuan, yang perempuan peluk dia. Okey, awak bayangkanlah lukisan saya ni tak berapa cantik. Jadi sebab tu awak nampak macam pelik. Okey, dia peluk satu sama lain lah, senang cakap. Sebab dah nama pergi honeymoon kan. So, dia berpeluk satu sama lain. Okey, dia berpeluk. Berpeluk kat dalam bilik. Okey, jangan risau tak kena tangkap basah sebab dah kahwin kan. Sudah kahwin tak adalah kena tangkap basah. Sekejap. Macam saya ingat sekejap. Tak tahu kenapa. Saya punya handphone ni yang saya ingat. Tak tahu kenapa. Baru okey. Okey, baru okey sikit. Okey, so sekarang ni kita kena faham balik cerita tadi. Okey, kita kena faham balik cerita kuprum dengan air tadi. Okey, berbola kuprum masuk dalam. Okey, lepas tu dia masuk dalam air. Okey, berbola kuprum tu suhu dia asalnya adalah 120 darjah Celsius. Yang air ni suhu dia adalah 15 darjah Celsius. Okey, ni cerita, ni soalan yang saya bagi tadi tau. Ni soalan dia. Okey, ni jisim dia adalah 100 gram. Yang satu lagi berapa? Satu kilo kan? Sekejap nak tengok ni. 1 kilo. Okey, So, air ni 1 kilo. Okey. So, ini maklumat yang kita tahu berdasarkan soalan tadi. Okey, soalan tu tanya apa? Soalan tu tanya berapakah nilai suhu apabila mencapai keseimbangan terma. So, bila mencapai keseimbangan terma, bermaksud suhu akhir dia mesti sama. Awak kena ingat bila ada perkataan keyword keseimbangan terma tu maknanya suhu akhir dia sama. So, suhu air dia sama. So, dia tanya berapa final temperature. Okey, sekarang ni pindahkan maklumat gambar yang susah nak difahami ni pada cerita berpeluk ni. Pindah dari sana pergi sini. Okey, soalan saya, tengok saya kata Zalifah salah daripada segi partner tu salah. Okey, sekarang ni kat sini, situasi kat sini, okey, seorang mesti akan dapat haba, seorang lagi akan bagi haba. Maknanya senang cakap, satu haba diserap, satu lagi haba dibebas. Okey, apa maksud benda ni? Maksudnya haba diserap tu dia ambil haba daripada orang tu.
Haba bebas ni maknanya dia bagi haba kat orang lain. So dalam cerita berpeluk ni, siapa bagi haba? Siapa yang nak haba, siapa yang bagi haba? Ha. Right. Siapa bagi haba? Siapa bagi haba? Siapa ambil haba? Ha, cepat. Cepat. Senyap je. Lelaki bagi haba cikgu, perempuan tu dia ambil haba. Ya betul. Lelaki ni yang bagi haba kan. Dia mesti bagi haba. Kalau kata cikgu lelaki lah, boleh juga perempuan. Atau perempuan tu gemuk besar ke, suami dia kecil, keding ke, kecil sangat ke, memang betul lah. Mungkin si isteri tu bagi haba. Tapi kalau ikut situasi normal, standard punya cerita, haba lelaki ni akan bagi haba pada perempuan. Perempuan ni akan terima haba. So, bagi haba. Bagi haba tu maknanya dia tak nak haba. Dia bebaskan haba. So, yang ini adalah lelaki. Saya tulis huruf besar L. Saya tulis huruf besar L kat sini. Lelaki. Okey. So, siapa yang dapat haba? Yang dapat haba tadi adalah perempuan. Dapat tu maknanya diserap. Dia dapat haba sebab dia serap. Sebab tu dia dapat. Okay, awak kena faham dulu. Sebab bila awak dah faham siapa serap, siapa bebas, baru boleh proceed kepada nilai dia. Sebab kalau awak tak faham lagi situasi ni, memang salah. Partner dia tu salah. Dia kena faham dulu mana satu bebas, satu serap. Okay, sekarang ni kita tengok. Kita kaitkan gambar ni dengan sini pula. Okay, kalau ikutkan nilai ni. Okay, nilai ni nilai yang saya bulatkan, saya bulatkan dengan warna merah ni. Okay, tengok nilai ni. Okay. Kita tengok haba kan. Kita cerita haba. So haba kita tengok berdasarkan suhu. Okey, awak tengok suhu dia. Ni 120, ni 15. Okey, antara dua ni agak-agak. Mana satu si isteri, mana satu si suami. Mana satu isteri, mana satu si suami. Mana satu perempuan, mana satu lelaki. Mana satu perempuan, satu lelaki. 120 perempuan ke 120 lelaki? Cepat. 120 tu lelaki. 120 lelaki kan sebab suhu dia tinggi. So 15 ni jadi perempuan. Ini jadi untuk lelaki punya lah. So maksud ini adalah lelaki punya. Ini adalah perempuan punya. Okay? So bila dah jadi macam ni, baru boleh pergi kepada penyelesaian masalah. Kenapa? Sebab tadi kita dah kata bila mencapai keseimbangan terma, suhu dia mesti sama. Tak ada pengaliran haba dah. Dah tak ada pengaliran haba. So maksudnya haba diserap sama dengan haba dibebas. Maknanya haba dua-dua haba ni mesti sama. Nilai dia mesti sama. So kita dah belajar semalam. MC changes of theta. MC changes of theta. Okey, lepas tu. Okey. Kalau awak nak hapuskan awal-awal M. Contohlah dia jenis sesama boleh hapuskan awal-awal. Tapi sekarang ni dia dah ada M sendiri. Sini ada M, sini ada M. So masukkan sahaja ikut M tu. Okey, so sekarang ni haba diserap adalah perempuan. So haba diserap tadi adalah perempuan kan. So cari nilai jisim perempuan. So perempuan tadi adalah 1 kg. So masukkan 1. Takut tak muat nanti nak tulis. Okey, 1. Darab C. C adalah air. Air standard saya kata 4200 joule per kg degree Celsius. Okey, lepas tu. Okey, sekarang ni yang ini masalah. Bila awak salah partner ni, awak akan salah dekat angle of theta ni. Okey, changes of theta changes of theta ni. Okey, sekarang saya nak tanya. Suhu akhir berbola kuprum ataupun suhu akhir bila diorang berpeluk ni. Okey, mulanya 120 suhu lelaki ni. Suhu perempuan ni 15 je. Okey, bila diorang berpeluk satu sama lain, suhu dia akan jadi yang lelaki ni akan tinggi daripada 120 ke rendah daripada 120? Tinggi atau rendah daripada 120? Rendah. Rendah kan? So rendah.
Awak belajar ni kita tak cerita nombor negatif semua tau. Awak belajar masa sekolah rendah. Kita belajar 3 tolak 2 sama dengan 1. 5 tolak 1 sama dengan 4. Kita belajar nombor besar tolak nombor kecil. Kita tak pernah belajar kecil tolak besar. Kecil tolak besar awak belajar bila awak dah masuk sekolah menengah. Setahu saya lah. Tak tahulah kalau sekolah rendah dah ada lah. Sebab sekarang silibus banyak berubah dah. Tapi apa yang kita ajar masa tadika, masa taska tu, nombor besar mesti tolak nombor kecil. Okey, itu adalah hukum matematik yang normal yang patut awak tahu. Nombor besar mesti tolak nombor kecil. So, sama macam situasi ni. Nombor besar, tadi saya tanya, suhu dia mesti jadi 120 ke, lebih 120 ke, kurang daripada 120. Ada suhu akhir dia ni. Kurang daripada 120 atau lebih daripada 120. Awak kata kurang. So, kurang bermaksud 120. Contohlah kurang. Contoh kurang kita kata 80. Okey, contoh saya kata 80. 120 kena tolak 80. Tak boleh 80 tolak 120. Tak boleh. Okey, tak boleh. Dia mesti besar tolak kecil. Okey? So sekarang ni dia jadi 120 tolak. Okey, tapi sekarang ni haba diserapkan. So haba diserap tadi adalah perempuan. So perempuan ni kan? Perempuan 15 tadi kan? Okey, sekarang ni kita tengok perempuan tadi. Sebab dekat sini haba diserap ni. Nampak ni perempuan. Okey, so sekarang ni suhu air perempuan ni, suhu air agak-agak awak suhu air bila diorang berpeluk nanti kan. Okey, suhu dia akan bawah daripada 15 ataupun lebih daripada 15. Bila diorang berpeluk nanti suhu perempuan, suhu air perempuan tu. Lebih 15 ataupun kurang 15. 15. Lebih 15 kan. So lebih makna suhu air dia besar, betul tak? 15 tu kecil. So kenalah buat. Okey. Angle theta, theta F minus 15. Okay. Sebab tu kena tengok soalan tu diserap ke dibebas. Okay. Kalau tak faham boleh tengok. Saya bukan nak cari kesalahan Zalifah bukan. Sebab bila Zalifah buat salah, bermaksud ada juga kawan lain akan buat salah. So awak tengok kesalahan Zalifah. Okay. Zalifah bagus, dia hantar, tak ada masalah. Saya tak cakap pun tak bagus. Saya betulkan. Okay. So ingat ini partner dia ingat. Tengok situasi dia. Diserap. Kalau diserap bermaksud dia mesti, suhu dia mesti rendah. Suhu akhir dia mesti lagi tinggi daripada suhu awal tu. Okay, lepas tu yang ini, masukkan je lah nilai dia. So M kat sini berapa? M adalah, ni sebab bebas kan? Bebas lelaki. Bebas lelaki tadi. So 0.1. Kenapa saya tukarkan jadi 0.1? Sebab dia bukan SI unit. Kena tukar jadi SI unit. Darab C. C dah diberi dalam soalan. C ni tak payah hafal. C ni diberi dalam soalan. Iaitu 387. Okey. Darab. Darab berapa? So, saya dah maklumkan. Tadi kita kata apa? Suhu akhir si lelaki tu mesti kurang daripada 120. So, 120 tolak theta F. Okey, dah dapat macam ni. So, apa kena buat? Gunakan kalkulator. Saya nak tanya, theta F sini dengan theta F sebelah kiri dengan theta F sebelah kanan, sama ke tak sama? Sama ke tidak? Sama ke tak? Sama kan? So kalau awak rasa awak confused, okey, awak tak suka tengok simbol ni. Pening lah aku belajar math huruf X. Awak tulislah X, tak ada masalah. Boleh tulis X. Saya tak cakap pun tak boleh tulis X. Tulis X. So tulis X. Tapi make sure last kali tu tulislah suhu. Sebab kita tak ajar X. X tu maths. Okay, solvekan macam maths biasa. Kalau awak ada masalah penyelesaian maths kat sini, awak kena buat ulang kaji banyak maths. Awak tak bermasalah fizik, awak bermasalah maths. Sebab tu selalu pelajar yang sambung sain tulen ni, dia sepatutnya maths dengan sain dia kena kuat sikit lah. Sebab dia akan repeat balik apa yang dia belajar maths dengan sain tu. Okay? So ini awak solvekan macam biasa, awak akan dapat X dia adalah, berapa jawapan dia semalam Tanu? Berapa? Ingat tak? Siapa yang dah jawab? Saya pun tak ingat apa jawapan dia. Apa jawapan Yoga?
48. 16 darjah Celsius. Oh, 16 darjah Celsius. Okey, 16 darjah Celsius. Okey, boleh? Ini soalan semalam. Okey? So, soalan ya. 16 darjah Celsius tu kena tukar kepada Kelvin ke? Tak payah. Tak payah sebab original dia bagi dalam Celsius. Original dia bagi Celsius. So, biar je dalam Celsius. Okey? Kecuali kalau dia Okey, tanya cikgu. Kelvin. Kecuali kalau dia tanya Kelvin baru tukar Kelvin. Okey, boleh? Okey, so sekarang ni kita buat latihan untuk hari ni. Nak tengok boleh ke tak boleh. Okey, jap saya bagi link. Jap. Okey. Okey, tengok dekat ruangan chat. Okey, tengok kat ruangan chat. Tekan tu. Sebelum kita masuk haba pendam tentu hari ni. Okey. Okey, dah masuk ke okey. Dah. Berapa orang tu dah. Dah berapa orang? 1 2 3 4 5 6. Dah 9 10. 10 orang. Cepat. Yang lain. Okey, tekan link tu. Okey, cepat saya tunggu. Sebab saya tak boleh push lagi. Nanti kesian kawan yang dah jawab. Nanti saya push lagi nanti. Hilang nanti soal jawapan dia. Okey, ni untuk apa? Ni untuk PVD ni. At least awak ada markah lah untuk tajuk hari ni. Kalau tak, memang tak ada markah lah. Okey. Sampai baru 12 orang ni. 12, 13. Cepat. Okey. Setiap hari lepas kita kelas, saya akan maklumkan dalam grup siapa yang tak join kelas. Okey. Kalau macam contoh semalam Irfan tu, okey, Irfan tu saya sebenarnya saya letak dia sebagai offline. Cuma yang saya tak tahu 2 orang tu lah yang saya cakap. Syahrizwan dengan Fatihah. Fatihah saya dah PM sendiri. Okey, saya dah PM sendiri dekat dia, tapi saya pun tak tahu kenapa dia cakap dengan saya dia akan join. Dia kata 2 minggu ni saya ada banyak hal dan kesihatan saya tak sihat. Dan kesihatan saya tak sihat. Dia jawab je tu. Tapi tak tahulah dia masih tak join lagi. Saya pun tak tahulah kenapa. Dia dengan Syahrizwan. Okey. Saya tak tahu line teruk. Ni sebab saya baru baca ni. Trisha kata line teruk. Okey, line teruk. Tapi Telegram boleh kan? Cuma nak masuk whiteboard.v tu je tak boleh kan? Betul tak Gayatri dengan Trisha Lini? Sebab saya baca ni, cikgu saya tak boleh sebab line saya teruk. Okey, dah Okey. So, soalan dia. Okey, saya bagi dulu. Saya push dulu soalan. Okey, tu soalan. Okey, satu saja soalan. Tak ada banyak awak. Sebenarnya ada 2 tapi sebab saya takut nanti awak tak boleh nak ni. So saya tak bagi banyak lah. Bagi 1 saja. Okey. Saya tak nak tunjuk skrin. Saya tak nak tunjuk whiteboard. Sebab nanti akan kawan lain akan ambil kesempatan. Awak dah jawab. Lepas tu nanti dia tak jawab lagi. Dia tak boleh jawab. Nanti dia tiru jawab awak. Tak nak lah macam tu. Awak cuba buat.
Okey, kenapa saya buat whiteboard.v ni? Supaya saya nak tengok dekat siapa yang tak faham langsung, siapa yang at least dia faham. Dia faham dia boleh buat, cuma penyelesaian maths saja dia tak boleh buat. Okey, so sekarang ni sila buat, sila selesaikan. Okey, perkara pertama kena tahu. Okey, soalan tu dia tanya apa dulu? Okey, kita bincang sama-sama. Untuk nak tahu soalan ni kita bincang sama-sama lah. Okey, so awak tengok 200 gram air dengan suhu 15 darjah Celsius dituang ke dalam bika berisi 500 gram air yang mempunyai suhu 50 darjah Celsius. Berapakah suhu akhir campuran? Okey, sekarang ni saya nak tanya awak. Boleh tak kalau saya buat ataupun kaitkan soalan ni dengan analogi honeymoon tu? Boleh tak? Sebelum awak nak jawab soalan tu, boleh tak? Boleh ke tak? Sebelum jawab, saya bincang dulu dengan awak. Nanti kan tak tahu pula jawab bang. Boleh. Sebab apa boleh? Sebab dia bagi tahu suhu akhir campuran. Okay, keyword dia kalau nak guna analogi tu, awak kena tengok soalan dia ada suhu akhir campuran. Maknanya dia disebut campuran. Bila campuran bermaksud ada dua objek ataupun ada dua bahan. So, cikgu bahan dia bukan sama ke cikgu air? Memang, dia memang air sama. Tapi mungkin satu air sirap, satu air susu. Sebab dia tak sebut, dia sebut air je kan. So campuran lah tu. Okay. So boleh bagi satu haba mesti serap, satu haba mesti bebas. Okay, kena tengok siapa haba bebas. Sorry, haba. Sekejap madam pula. Okay, so kena tahu siapa haba bebas, siapa haba serap. Kena tahu dulu siapa serap, siapa bebas. Okay, lepas tu masukkan formula MC changes of theta. MC changes of theta. Okay. So sekarang ni dalam soalan ni. Okay. Dia bagi tahu. Dia ada bagi tahu C tak? Ada tak dia bagi C? Ada tak dia bagi C? Ada tak dia bagi C? Kejap. Jangan jawab lagi. Tunggu saya bincang kejap. Sebab nanti tak boleh jawab nanti. Okay. Ada tak dia bagi C? Sekejap. Tak ada. Saya share screen tu balik. Okay. So ni screen yang saya bincang. Okay. Sekarang ni ada tak dia bagi C? Tak ada kan? Okay. Tapi kita tahu. Okay. Ada dua penyelesaian boleh buat. Yang pertama awak andaikan dia air 4200. Itu yang pertama. Okay. Yang pertama. Kalau awak tak nak guna 4200, awak boleh simplify ataupun cancel sahaja terus. Okey, sekejap Awak boleh cancel sahaja terus. Kenapa boleh cancel? Sebab C kat sini sama dengan C kat sini. C bahagi C. C bahagi C apa jawapan? C bahagi C. 1 kan? So, simplify, cancel boleh jadi 1. So, dia akan jadi M changes of theta sama dengan M changes of theta. Ini untuk bebas. Ini untuk serap. Okay? So, lepas tu boleh selesaikan macam biasalah. Sila selesaikan seperti biasa. Okay? Boleh? Sila jawab. Ni saya tak turunkan. Okey, cepat. Saya tunggu awak sebelum kita masuk tajuk baru hari ni. Sebab tak boleh terus masuk tajuk baru nanti tak faham nanti. Okey. Tak ada jawapan? Ingat kalau tak nak pakai theta, jadikan dia X pun boleh. Kalau tak nak jadikan dia T pun boleh. Suhu kan? Awak anggap T, temperature pun boleh. Tak apa, tak ada masalah. Asalkan awak tahu simbol tu awak wakilkan dengan apa.
Okey, apa jawapan? Sekejap, saya kena off dulu sharing ni. Okey. Cepat. Syawal dah separuh dah jawab. Macam saya kata tadi, C tu cancel kan. Sebab apa saya suruh awak cancel kan? Okey, bila awak cancelkan C tu, awak tak akan jumpa nombor ribu-ribu tau. C tu cancel kan. Sebab C tu boleh cancel sebab dia adalah bahan yang sama, air. Cuma dia dua tempat berlainan lah. C tu cancelkan awal. Bila C cancelkan awal, awak tak akan jumpa 4200 tu. Sebab nanti kalau nak kira kalkulator, panjang nombornya. Sebab tu saya suruh cancelkan awal. Tapi kalau tak nak cancel pun boleh. Tapi penyelesaian susah sikit lah. Itu je saya boleh cakap dengan awak. Okey, cepat ni. Siapa ni? Andriani, Ainul, kosong. Whiteboard. Azalia, kosong. Fifi, kosong. Estella, kosong. Farhan, kosong. Hasana, kosong. Azika, Aizat, Mauli. Penat dah pula nak sebut semua. Nabila, Naratul Akmal. Terus jawab je sebab tak sempat nak tulis dekat kertas kosong baru nak tulis kat sini, tak sempat ni. Kita punya kelas ada 1 jam je hari ni, tak lama. Okey, yoga dah siap. Okey, yoga betul. Okey, bila saya cakap betul tu bermaksud dia betul Saya tak nak bagi tahu jawapan dia. Nanti yang lain nanti dia tiru je kawan. Tak nak. Yoga betul. Cepat yang lain. Cepat. Tanu jawapan tu Sekejap, macam salah tu Tanu. Tanu salah, salah partner tu Tanu. Salah partner tu Tanu. 200 gram 15 darjah Celsius suhu dia, bukannya 50. 50 tu adalah 500 gram. Sebab tu jawapan awak salah. Tanu dengar jawapan awak salah. Partner salah. 200 tu partner dia adalah 15 darjah Celsius. 500 suhu dia adalah 50 darjah Celsius. Okey, yang lain macam mana? Okey, kejap saya tunggu awak sekejap sementara. Kejap.
Boleh. Okey, kejap tadi gangguan anak saya. Anak saya bergaduh. Okey. Cepat. Tak siap lagi. Yoga seorang je. Okey, tak apa. Tak sempat ni nak tunggu awak habis ni. Kalau tak sempat tajuk hari ni. Okey, nanti soalan ni saya akan hantar. Saya akan hantar dalam chat nanti. Ruangan chat. So, nanti awak salin. Cuba buat dekat bahagian depan buku latihan ya. Tak sempat nak tunggu. Okey, buat pengetahuan je. Saya share lah juga. Sebab awak kata kenapa cikgu tak nak tunggu. Okey, awak tengok Semua tak siap jawab lagi. Yang siap yoga seorang je. So, saya tak boleh nak tunggu. Dah 11.38 dah ni. Okey. Estella betul. Jawapan dia 40. Estella, Tanu, yoga. Yang lain saya tak boleh nak tunggu lagi Sorry Bukan tak nak tunggu. Tapi sebab nanti takut tak sempat habis syllabus nanti. Okey. So, jawapan dia 40. So, nanti selesaikan Cuba Okey. So, hari ni. Kalau awak tengok bahan yang saya hantar dekat dalam Google Doc tu. Okey, ni bahan dia. Okey. So, bahan kita belajar tentang apa? Kita akan belajar tentang haba pendam tentu. So, haba pendam tentu hari ni dia ada mengait juga dengan muatan haba tentu. Cuma beza kat sini, kalau sebelum ni muatan, yang ini pendam. Itulah. Lepas tu susunan haba tu berubah kedudukan dia. Okey, so apa benda yang awak akan belajar? Ada 4 saja. Sebenarnya ada 5. Tapi yang kelima tu saya hold dulu sebab dia eksperimen. Okey. 4.3.1 menerangkan haba pendam, 4.32 mendefinisikan, 4.34 apa aplikasi haba pendam tentu, 4.35 masalah yang melibatkan haba pendam tentu. Okey. Satu lagi, kenapa saya nak cepat? Sorry Sebab hari Jumaat ni saya kena proceed kepada PBD fasa 2. Okey, hari Jumaat ni saya akan explain kat awak apa PBD fasa 2 awak kena buat. Fasa 1 sepatutnya dah siap tau. Dah siap dan awak sepatutnya dah hantar dekat dalam dalam Google Classroom tu. Tapi saya tak tahu siapa yang tak nak hantar tu. Kalau markah awak rendah, saya dah cuba push awak dah. Tapi awak buat macam tak heran je apa saya cakap. Okey, PBD fasa 1. Fasa 1 kita adalah roket tau. So, fasa 2 ni tajuk muatan haba tentu. Saya bagi tahu awal. Muatan haba tentu. Apa benda? Rumah kluster. Nanti hari Jumaat saya bagi tahu. Sekarang ni tak nak bagi tahu lagi. Okey. So, hari ni kita belajar tentang haba pendam tentu. Okey, sekejap ya. Okey, nampak apa kat skrin? Nampak tak perkataan haba pendam tentu? Nampak tak? Nampak kan? Nampak? Nampak. Okey, nampak So, cikgu tak bahan ni cikgu ambil dekat internet sebab dia macam menarik sikit lah. So, sebab tu saya ambil. Okey, dan dia padat. Okey, kalau boleh bandingkan dengan nota saya bagi dekat dalam Google Classroom tu. Google Doc tu boleh juga. Okey, so haba pendam tu ataupun nama bahasa Inggeris dia specific latent heat. Okey. So, apa tu latent heat? Okey, sebelum kita belajar latent heat, awak kena tahu dulu perubahan fasa jirim. Okey, yang ini memang korang semua dah terror. Kenapa saya kata dah terror? Sebab bila terror kimia, tak payah terror kimia lah, bila terror sign lower form, bukanlah terror, maksudnya awak tahu fasa jirim. Jirim ada berapa fasa? Ada berapa fasa? Ada berapa keadaan jirim? Salah ayat lah pula. Ada berapa keadaan jirim? Ada berapa? 3 kan? 3. Pepejal. Okey? Cecair. Gas. So, 3 tu. Okey, dalam topik hari ni, kita akan belajar perubahan fasa tu. Okey, ni Ni semua dah belajar dah masa form 2 rasanya. Daripada pepejal pergi cecair adalah pembekuan. Salah. Pepejal pergi cecair peleburan. Salah ayat. Cecair pergi gas
pendidih. Okey, gas pergi cecair adalah kondensasi. Cecair pergi pepejal adalah pembekuan. Okey, pepejal pergi gas adalah menyerap haba. Okey, dia ambil haba. Gas pergi pepejal membebaskan haba. Ni semua awak dah tahu. Awak sepatutnya dah dalam kocek awak dah memang terror dah benda ni. Okey, tapi dalam kimia tak bagi tahu macam mana pepejal ni boleh berubah daripada pepejal pergi cecair ni. Macam mana boleh berubah? Peleburan. Peleburan tu bila nak lebur dia mesti kena ada haba. Kalau tak ada haba memang tak boleh lebur. Memang dia takkan jadi cecair. Okey? So kat sini kita akan belajar haba. Okey, haba kat sini dia ada nama khas dia. Okey, haba kat sini bukan dia kata, okey, pepejal pergi cecair ada haba. Cecair pergi gas pun ada haba. Memang ada haba. Tapi dalam fizik dia ada nama khas dia. Okey, apa nama khas dia? Okey, sebelum nak tahu nama khas dia, kita kena belajar dulu lah apa pendam tentu. Okey, apa haba pendam tentu? Haba pendam tentu itulah yang menyebabkan perubahan daripada pepejal pergi cecair. Okey? Daripada pepejal pergi cecair. Sebab apa pepejal pergi cecair tu? Sebab ada haba pendam tentu. Kalau tak ada haba pendam, okey, tak boleh ubah keadaan fasa jirim tu, tak boleh. Dia memang tak boleh ubah kalau tak ada haba pendam. Okey, ataupun kita simbolkan dengan huruf L. Kenapa L? Latent. Okey. So kat sini ada dua jenis haba pendam tentu. Okey, haba pendam tentu. So, yang pertama, haba pendam pelakuran. Ni kalau tengok kat sini kan, solid pergi liquid. Tengok kat gambar ni, solid pergi liquid atau pepejal pergi cecair. Haba pendam tentu pelakuran. Bahasa Melayu dia. Pelakuran. Saya sebut ayat baku satu-satu. Okey. Satu lagi daripada liquid pergi gas. Liquid pergi gas ke, gas pergi solid ke, maksud dia daripada solid pergi gas ataupun gas pergi liquid. Okey. Adalah haba pendam tentu penguapan. Okey, haba pendam tentu penguapan. Okey, apa benda haba pendam tu? Haba pendam tu bermaksud adalah, ingat macam muatan haba. Okey, apa beza muatan haba dengan muatan haba tentu? Apa beza muatan haba dengan muatan haba tentu? Saya dah bagi tahu dah hari tu. Apa beza dia? Apa beza? Apa beza? Okey, tengok skrin whiteboard saya. Hari tu saya bagi tahu dah huruf C besar dengan C kecil. Apa beza dia? C besar dengan C kecil. C besar dengan C kecil, apa beza? Senyap je. Apa beza? Irfan tak apalah sebab Irfan itu tak ada dalam kelas. Yang lain? C besar, C kecil. C besar adalah muatan haba. Saya tak sempat nak tunggu awak feedback. Muatan haba. Kalau C kecil ni adalah muatan haba tentu. Apa yang membezakan? Satu ni tak ada jisim. Satu ni ada jisim. Apa benda? Okey, muatan haba setiap objek. Okey, berbeza-beza. Contoh, dalam buku teks, pasir. Kenapa pasir panas sangat dibandingkan air laut? Sedangkan dua-dua tu dekat duduk bawah matahari. Okey, tapi kita tak boleh compare kan sebenarnya. Tak boleh compare pasir dengan air laut. Kenapa? Sebab pasir tu, kuantiti dia kita boleh hitung, boleh kira. Awak boleh timbang pasir tu. Tapi air laut dia adalah infinity. Awak tak tahu berapa banyak air laut dekat seluruh dunia ni. Okey, dekat satu bumi ni ada berapa banyak air laut. So infinity. So tak boleh bandingkan air laut dengan pasir. Okey. So kat situ adalah muatan haba. Okey, muatan haba pasir lagi tinggi.
muatan haba pasir lagi rendah. Sebab apa? Dia cepat panas. Muatan haba air laut lebih tinggi. Sebab dia cepat, dia lambat panas. Salah sebut je. Okey, tapi kalau muatan haba tentu ni, apa maksud dia? Dia kena ada jisim. Okey, kena ada jisim. Okey, air 1 kilo kita ambil. Minyak 1 kilo kita ambil. Lepas tu dua-dua kita panaskan. Pakai dapur yang sama. Semua sama. Okey, kita tengok mana cepat panas. Minyak ke air? Mana cepat panas? Minyak. Minyak cepat panas. So, minyak cepat panas, muatan haba tentu minyak lagi rendah daripada air. Okey, macam saya bagi tahu, macam vaksin. Okey, semalam saya kaitkan dengan vaksin. Vaksin pun kita tak boleh nak comparekan dia punya mana satu yang paling bagus, mana satu tak bagus. Kita tak boleh bandingkan. Sebab apa tak boleh bandingkan? Dia punya ciri tu, kita tak buat ciri perbandingan tu dengan tepat. Kita tak boleh. Tak boleh. Ada macam contoh, vaksin yang ni uji kat tempat ni. Vaksin ni uji kat sini. Vaksin ni uji kat kawasan ni. Dia tak sama. So tak boleh bandingkan. Sama juga macam kelas. Okey. Kelas Cikgu Zuriati. Kalau awak cikgu sejarah kan. Okey, Cikgu Zuriati semua A. Ataupun kelas Cikgu Zuriati semua C. Tapi Cikgu Sabri semua A budak dia. Tak boleh bandingkan macam tu. Kena Cikgu Zuriati dengan Cikgu Sabri ajar kelas yang sama baru tahu. Okey, mana satu cikgu yang bagus. Macam itulah maksudnya. Okey? Boleh faham tak kat situ? Okey. Boleh, cikgu. Okey, so sekejap, saya nak pergi balik. Okey. So apa maksud muatan haba pendam tentu? Haba pendam tentu adalah, tengok kat skrin komputer. Kuantiti haba yang diperlukan untuk menyerap atau membebaskan 1 kilo. Ingat kalau ada jisim adalah tentu, yang ada perkataan tentu tu. 1 kg sebatian yang mengalami perubahan fasa tanpa berlaku sebarang perubahan suhu. Okey, maksudnya macam ni. Okey. Kalau objek tu berubah suhu, ingat Ingat apa saya cakap Kalau objek tu berubah suhu, dia ada muatan haba tentu. Kalau objek tu suhu tak berubah, suhu sama je. Tapi keadaan jirim dia yang berubah, ada haba pendam tentu. Boleh faham tak? So sekarang ni dia nak bezakan, awak kena bezakan apa tu haba pendam tentu, apa tu haba muatan haba. Awak kena tahu dua perbezaan ni. Okey, kalau muatan haba ni awak cuma tengok perubahan suhu je. Kalau haba pendam tentu, awak tengok perubahan fasa sahaja, perubahan jirim tu je. Suhu dia memang tak berubah. Sebab apa suhu tu tak berubah? Sebab haba tu digunakan untuk nak tukar fasa pepejal pergi fasa cecair. Okey? So formula dia, Q sama dengan ml. Q tu apa? Q tu adalah haba, macam semalam saya ajar. Q adalah simbol bagi tenaga haba. M adalah jisim. L tu apa? L adalah latent heat. So latent heat ni kena tengoklah. Kalau pepejal pergi cecair, latent heat fusion. Kalau cecair pergi gas, latent heat vaporization. Okey, buat pengetahuan awak, latent heat vaporization and sublimation ni, dua-dua ni nilai dia adalah sama. Okey? Okey. Yang ini sebenarnya awak dah belajar. Heating curve, cooling curve dah belajar dalam kimia. Betul tak? Cikgu kimia dah ajar belum? Sepatutnya kimia dah belajar dulu, saya sambung dalam fizik. Dah belajar belum? Cikgu. Dah kan? Okey, so tak ada masalah. Okey, saya nak tanya. A pergi B, apa yang berubah? Ini adalah heating curve, betul tak? Heating curve bermaksud, apa maksud heating curve? Lengkung pemanasan. Apa maksud lengkung pemanasan? Daripada apa pergi apa?
pepejal jadi Dari Ya, pepejal jadi gas. Okey, so maksudnya AB adalah keadaan daripada pepejal bersuhu negatif 10. Tengok gambar ni sebab saya tak ada cursor. Tak tahu. Awak nampak tak mouse saya ni? Nampak tak? nampak. Okey, nampak. Nampak. Alhamdulillah. Okey. So tengok negatif 10 ni. Nampak. Negatif 10 ni adalah suhu ais tu. So suhu ais. Pepejal kat sini kita kategorikan ais lah. So suhu ais tu adalah negatif 10. So negatif 10 berubah menjadi B. Daripada A pergi B kan. So B ni dia masih lagi pepejal. Tapi nilai dia sekarang ni adalah kosong. Okey, nilai suhu dia adalah kosong. Okey, sekarang ni saya nak tanya. A pergi B. Apa yang berubah? Fasa berubah ataupun suhu berubah? A pergi B. A pergi B. Suhu berubah. Berubah. So, suhu berubah. Bila suhu berubah, apa kena kira? Apa kena guna? Okey, sebab dia suhu yang berubah kan. So, suhu berubah. Suhu berubah kena guna C. Okey, tengok kat whiteboard sekali ya. Saya gabung dua sekali. Sebab yang ni tak boleh, dia tak boleh conteng. Dia tak bagi conteng yang ni. Okey. So, A pergi B adalah suhu yang berubah. Bila suhu berubah, bermaksud haba. Apa nama haba kat sini adalah muatan haba. Okey. B pergi C. Apa yang berubah? Okey, kalau awak tengok kat sini. B pergi C tu sama pepejal-pepejal kan? Betul tak? Pepejal-pepejal. Mana pepejal pergi cecair. Suhu dia sama. Suhu sama. Yang membezakannya adalah dekat B tu adalah pepejal. Okey, B ni adalah pepejal. C ni adalah cecair. So, suhu sama. Apa yang berubah? Apa yang berubah? Yang berubah adalah fasa. So, fasa berubah. Keadaan jirim berubah. Keadaan jirim berubah kan. So, bila keadaan jirim berubah, awak kena pakai latent heat fusion. Okay? Tengok dekat screen, tengok dekat whiteboard. Latent heat fusion. LF. Okay, latent heat fusion. Okay, sebab dia fasa je berubah. Muatan haba tak pakai dah. Sebab muatan haba ni kita akan pakai kalau dia berubah suhu. Sekarang ni suhu tak berubah, suhu sama. Nampak tak? Suhu B kosong, suhu C pun kosong. So, dia tak pakai muatan haba. Sama juga C pergi D. C pergi D, apa yang berubah? Fasa berubah ataupun suhu berubah? C pergi D adalah suhu yang berubah. Dari kosong pergi jadi Suhu berubah. 100 darjah Celsius. So, kita pakai muatan haba tentu. Okey, D dengan E fasa yang berubah. Kenapa fasa berubah? Kalau tahu suhu dia sama 100. So, kita pakai latent heat vaporization ataupun haba pendam tentu penguapan. Bahasa Melayu dia. Nak senang pakai bahasa Inggeris lah, tak pening kepala. Sebab saya selalu sebut latent heat fusion, latent heat vaporization. Lagi senang nak faham. Okey, dan akhir sekali, E pergi F. E pergi F adalah keadaan, okey, cecair pergi pada gas. So, suhu yang berubah. Okey, ni suhu yang berubah. Okey, so itulah serba sedikit tentang dan penguapan. Ni tadi macam saya bagi tahu tadi. Okey. Jadi risau nanti kalau siapa nak tengok video ni, nanti saya akan hantar dekat YouTube Okey. Ni samalah macam tadi. Ingat keyword dia kat sini adalah bila suhu berubah, kita pakai muatan haba. Bila fasa berubah, okey, tengok ni. Bila muatan haba tentu, suhu berubah. Fasa tak berubah. Ini keyword tajuk hari ni, inilah. Muatan haba kita akan guna bila suhu berubah. Mana suhu tu meningkat, suhu tu menurun. Kalau haba pendam tentu pula kita guna bila suhu tak berubah, fasa yang berubah. Okey.
Ni cooling curve. Sama juga cooling curve. Okay. Daripada gas pergi kepada pepejal. Okay. Ni saya tak nak terangkan lebih mendalam. Okay. Ni barulah jenis haba pendam. Tadi sebenarnya saya dah terus bagi tahu. Okay. So, ini adalah latent heat fusion ataupun haba pendam pelakuran. Okay. Apa tu haba pendam pelakuran? Okay. Ini spesifik Ini spesifik dia punya definisi. Haba pendam pelakuran adalah haba ataupun kuantiti haba yang diperlukan untuk ubah 1 kg ais ni tukar jadi air. Kalau ais tu 1 kg, bila jadi air, berapa nilai jisim dia? Agak-agak awal dah. Ais ni 0 darjah Celsius. Bila jadi air, 0 darjah Celsius. Berapa jisim dia? Sama ataupun kurang ke ataupun berubah ke? Cuba bagi tahu. Kurang. Okey, sebenarnya kalau ikutkan eksperimen sebenar, takkan kurang. Okey, dia takkan kurang, dia mesti sama. Okey, dia mesti sama. Tapi kenapa kita kata kurang? Sebab bila awak buat benda tu, bila awak pecahkan ais tu semua, ada yang jatuh, ada ke tempat lain, tu dia jadi kurang. Sebenarnya jisim dia masih sama. Bermaksud kalau ais tu 1 kg, bila jadi air pun 1 kg. Dia tak boleh kurang, dia mesti sama. Okey, mesti sama. Okey, sebab tu dia kata dia apa yang berubah? Fasa je berubah. Jisim tak berubah, suhu tak berubah. Haba tu kita guna nak tukarkan fasa je. Haba tu kita guna untuk nak tukar fasa je. Bukan nak tukar jisim, bukan nak tukar suhu. Okay, itu maksud latent heat fusion ataupun haba pendam pelakuran. Okay, ingat ni soalan Februari juga ni dia tanya. Maksud maksud haba pendam pelakuran. Okay, ada satu lagi. Haba pendam tentu penguapan. Latent heat vaporization. Okay, sama macam tadi. Kalau cecair ni adalah 100 darjah Celsius. Okay, 100 darjah Celsius. Ni handphone habis bateri tak? Okay, 100 darjah Celsius. Bila dia jadi steam pun 100 darjah Celsius. Jisim dia pun adalah sama. Tak boleh lain. Mesti sama. Okay, jangan saya nak cas telefon. Boleh pun. Okay, so dia mesti sama. Kenapa sama? Sebab haba tu cuma digunakan untuk nak tukarkan fasa. Bukan nak ubah, nak buang nilai jisim. Bukan. Dia nak tukar fasa je. Suhu sama, jisim sama. Okay? Boleh tak? Boleh tak boleh? Boleh, cikgu. Okay, so ini adalah aplikasi. Aplikasi ni boleh tengok sini kat buku teks. Penyejukan minuman. Ni aplikasi dia. Okay. So ni aplikasi dia. Pengawetan makanan di pasar. Kita guna ais. Okay, lepas tu pengukusan makanan. Macam mana cara nak kukus makanan dengan cepat. Okay, kena tutup. Okay, kalau tak tutup, lambat sikit panas makanan tu. Lambat sikit masak. Okay. Ni tak ada. Ni tajuk seterusnya. Okay, itulah berkenaan tajuk hari ini. Okay? Boleh? Boleh tak? Boleh, cikgu. Okay, boleh. Okay, so ini adalah bahan yang saya bagi dekat dalam Google Doc tu. Okay, ni adalah bahan yang saya bagi kat Google Doc. Sama macam yang awak guna tu lah, ni semua sama. Okay, saya sebab sekarang tak sempat. Pukul 12 pun. Okay, tak sempat. So, sila tengok. Sebab tadi lama kan bila penyelesaian masalah MC Changes of Theta tu. Okay, sila tengok. Nanti hari Jumaat nak bincang tak? Okay, sila tengok. Yang ini tak ada masalah, ni saya dah bincang lah tadi. Okay. Sila tengok soalan. Ada tak soalan kiraan? Okay, ada soalan kiraan. Okay, sila tengok soalan kiraan ni. Dekat buku teks ni sebenarnya. Contoh 1. Contoh 1, contoh 2. Boleh tak?
Tengok dulu dekat buku teks contoh 1, contoh 2. Okey, untuk tajuk hari ni apa yang penting? Okey, saya nak bagi tahu terus apa yang penting. Awak kena faham benda yang apa benda tajuk hari ni, nak faham benda. Okey, awak kena faham. Sebelum ni kita belajar muatan haba tentu. Muatan haba tentu ni huruf dia C. Okey, C. So C muatan haba tentu. Hari ni kita belajar huruf L. Haba pendam tentu. So C dengan L ni beza dia. Okey, C ni nak ubah suhu. Kalau yang L ni nak ubah fasa. Tu je keyword dia. C ubah suhu, L ubah fasa. Awak tengoklah soalan tu. Kalau contoh air tu berubah daripada 0 darjah Celsius tukar jadi gas 0 darjah Celsius. So apa yang berubah? Fasa dia berubah. Air pergi gas. So kita akan pakai formula Q sama dengan ml. Tapi seandainya soalan tu air suhu dia 0 darjah Celsius, okey, tukar jadi 100 darjah Celsius. Air masih air. Masih air masih air. Air 0 darjah Celsius tukar jadi air 100 darjah Celsius. Fasa sama, yang berubah dia suhu. So kita pakai MC, changes of theta. Okey, boleh faham tak tajuk hari ni? Itu yang awak kena faham dulu. Kalau soalan tu tanya suhu yang berubah, pakai C. Kalau fasa berubah, pakai L. Boleh? Boleh cikgu. Okey, boleh Okey, sila tengok dulu contoh 1, contoh 2 tu. Okey. Kalau awak boleh buat latihan, boleh proceed latihan buku teks tu. Kalau tak boleh, hold dulu sampai hari Jumaat. Sebab hari Jumaat nanti saya akan bagi latihan samalah. Sebab saya tak boleh nak cepat sangat. Sebab hari Jumaat ni nak terang sekali rumah kluster tu. Okey, boleh? So, masa dah habis dah. 25 minit dah ni. Okey, ada soalan? Ada soalan? Tak ada Okey. So sampai situ sahaja kelas kita. Saya nak remind lagi sekali Tolong letak nama, tolong komen nama dekat ruangan chat tu. Nanti saya tak bagi attendance lah kan. Kecuali lah kalau orang tu selalu, saya tahu dia selama ni dia datang, tiba-tiba hari tu tak datang. Saya tahulah, saya boleh agak lah. Okey, mesti ada sebab. Okey, boleh So sila selesaikan soalan live worksheet tu. Live worksheet hari ni kerja je live worksheet dengan 2 soalan tadi. Soalan tadi tu soalan latihan dalam kelas tadi. Tapi sebab lambat kan. Buat dalam buku latihan bahagian depan juga. Okey? Boleh? Boleh tak? Boleh cikgu. Okey, itu sahaja kelas untuk hari ni. Kita jumpa lagi hari Jumaat. Make sure semua ada hari Jumaat sebab nak terangkan PBD fasa 2. Okey? Itu sahaja. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama.